Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada hari ini, tajuk pelajaran kita ialah berkenaan Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam nota minggu yang lalu, adalah perjanjian di antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir musyrikin kota Mekah. Nabi SAW yang terhalang daripada masuk ke kota Mekah oleh orang-orang kafir musyrikin telah berkumpul bersama sahabatnya di Hudaibiyah. Maka di sanalah perjanjian Hudaibiyah berlaku, yang mana perjanjian ini ditandatangani bersama oleh orang-orang kafir musyrikin Mekah dengan Nabi Muhammad SAW. Wakil orang-orang kafir ialah Suhail bin Amru yang datang kepada Nabi SAW mengusulkan perjanjian ini. Nabi SAW melantik Ali bin Abi Talib sebagai juru tulis perjanjian. Maka ketika mana Suhail bin Amru telah berada di depan Nabi SAW dan Ali pun siap dengan kalam, pen dan kertas, tempat mencatat perjanjian ini, maka Nabi SAW pun menyuruh Ali memulakan tulisan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amru telah membantah dengan mengatakan, apa itu Ar-Rahman? Kami tak kenal Tuhan yang bersifat yang bernama Ar-Rahman itu. Maka Nabi SAW yang bersifat terbuka menyuruh Ali mengubahnya dengan menulis Bismillahi Allahumma. Maka barulah diterima oleh Suhail bin Amru, si kafir ini. Maka surat perjanjian ini pun dimulakan dengan Bismillahi Allahumma. Kemudian Nabi kata, tulis, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy Mekah. Lalu Suhail bin Amru sekali lagi mengeluarkan bantahannya. Dan dia berkata, bukan Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, maka buat apa kami nak menentangnya? Maka Nabi SAW pun menyuruh Ali, padamkan semula tulisan Muhammad Rasulullah dan tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Talib tidak sanggup memadamnya. Dia tak sanggup memadam kataan Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi SAW pun minta Ali tunjukkan di mana perkataan Muhammad Rasulullah itu. Maka Nabi pun ditunjukkan oleh Ali dan dia padamkan dengan tangannya. Kita maklum Nabi Muhammad ini, dia bukanlah satu orang yang pandai menulis dan membaca. Sebab itulah dia minta Ali tunjukkan supaya dia boleh padamkan. Maka dipadamkanlah tulisan Rasulullah itu, digantikan dengan Muhammad bin Abdullah. Maka dalam perjanjian itu disebutkanlah dia punya syarat-syaratnya. Syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah dicatatkan. Ada 5 perkara yang perlu kita beri perhatian.
sebagai syarat perjanjian ini. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Antara orang Islam dengan orang kafir musyrikin Mekah tak akan berperang selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, pada tahun itu, ini tahun ke-6, umat Islam tidak boleh melaksanakan haji. Mereka kena balik semula ke Madinah dan hanya boleh datang semula pada tahun hadapan untuk melaksanakan haji. Kemudian yang ketiga, kedua-dua pihak, baik orang Islam maupun orang kafir kota Mekah, bebas untuk mencari rakan sekutu mereka daripada kalangan mana-mana kabilah Arab yang ada di sekitar mereka. Mereka boleh buat geng. Orang Islam pun boleh buat geng. Orang Quraisy kota Mekah pun boleh buat geng. Carilah siapa. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini, mana-mana orang kota Mekah yang lari meninggalkan kota Mekah masuk Islam, pergi ke kota Madinah, sedangkan penjaga dia, ibu bapa dia tak benarkan, maka Nabi Muhammad di kota Madinah hendaklah pulangkan semula orang ini kepada penjaganya di kota Mekah. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, jika ada pula penduduk kota Madinah yang berpaling tadah keluar dari Islam ataupun dah tak suka tinggal di kota Madinah, nak keluar daripada Madinah, lalu mereka pergi ke kota Mekah untuk dapat perlindungan, maka Quraisy kota Mekah tak perlu pulangkan. Tak perlu pulangkan kepada Nabi Muhammad orang ni. Jadi di sini yang keempat dan yang kelima ni nampaknya tak adil, berat sebelah. Tapi Nabi SAW seorang yang berwawasan jauh menerima sahaja syarat yang keempat dan kelima ini. Maka perjanjian ini pun telah ditandatangani. Apabila perjanjian ini ditandatangani, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab merasa agak keberatan untuk menerimanya. Lalu dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Kata Umar, "Ya Rasulullah, bukankah engkau Nabi Allah yang sebenar-benarnya?" Kata Nabi, "Ya. Ya, bahkan akulah Nabi." Lalu kata Umar lagi, "Bukankah mereka orang kota Mekah itu sedang dalam kesesatan dan kita pula berada dalam kebenaran?" Nabi mengatakan, "Ya, mereka sesat, kita benar." Lalu kata Umar, "Lalu kenapa kita mesti mengorbankan agama kita untuk mereka?" Maksud Umar, kenapa kita mesti serahkan orang kita yang lari kepada kita, masuk Islam, balik kepada mereka, dan kita pula, orang-orang kita yang lari kepada mereka tak payah pulangkan. Kenapa? Ini tak adil. Itu yang dimaksudkan Umar, begitulah. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Umar Al-Khattab, "Sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan aku tidak akan mensia-siakan agama Allah. Allah akan menolongku." Lalu Umar bertanya Nabi lagi, "Ya Rasulullah, bukankah kau berjanji kepada kami bahawa kami akan pergi ke Baitillah, Kaabah, dan bertawaf di sana?" Nabi SAW berkata kepada Umar, "Ya, tetapi adakah aku berjanji tahun ini?" Maksud Nabi, adakah aku janji itu tahun ini atau mana-mana tahun? Kata Umar Al-Khattab, "Tidak, kau tidak berjanji tahun ini." Lalu kata Nabi SAW, "Sesungguhnya engkau akan pergi ke Kaabah dan bertawaf padanya nanti." Jadi Umar pun keluarlah daripada depan Nabi, dia pergi jumpa Abu Bakar. Dia masih tak puas hati. Dia mengadu pada Abu Bakar tentang hatinya yang masih tidak tenang, memikirkan perjanjian yang berat sebelah ini. Lalu dia kata, "Ya Abu Bakar,
Bukankah kita benar mereka sesat? Sebagaimana yang dikatakan kepada Nabi, dia mengeluh lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun kata, ya bahkan kita benar mereka sesat. Maka Abu Bakar pun memujuk Umar dengan berkata, sesungguhnya dia adalah Rasul Allah dan dia tidak akan mensia-siakan kita, dia tidak akan mengecewakan kita. Maka Umar pergi kepada Utsman, kepada Ali. Sahabat-sahabat ini juga memujuk Umar dengan mengatakan, ya Umar, dia Rasulullah dan dia tidak akan mengecewakan kita. Lalu Allah pun turunkanlah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Ayat itu adalah surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi Umar pun apabila dengar ayat ini diturunkan, maka dia pun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, adakah perjanjian ini merupakan suatu al-fath, yakni kemenangan? Kata Nabi, ya, ia adalah satu kemenangan. Maka Umar pun menjadi tenang dan pasrah dengan apa yang telah berlaku dalam perjanjian ini. Kemudian Allah menyatakan dalam surah An-Nasr bahawa perjanjian Hudaibiyah ini merupakan satu kemenangan kepada Islam kerana faedah-faedah yang bakal diperolehi hasil daripada perjanjian ini menguntungkan Islam. Kita lihat apakah kesan perjanjian Hudaibiyah kepada Islam? Kesan positif. Yang pertama sekali, wujudnya keamanan di kota Madinah. Kerana tiada lagi ancaman peperangan daripada musyrikin, maka negeri Madinah, musuh utamanya adalah musyrikin kota Mekah. Apabila sudah ada perjanjian damai selama 10 tahun, bermakna tiada peperangan, dan dengan itu kota Madinah menjadi aman. Bila aman, Nabi boleh berdakwah dengan selesa, tentram. Kerana tugas Nabi berdakwah, nak menyampaikan dakwah perlukan keamanan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas perjanjian ini, baginda dapat menumpukan tugas dakwahnya, menyebarkan Islam kepada semua kabilah-kabilah Arab. Nabi boleh hantar rombongan-rombongan pendakwah ke sana ke sini untuk menyampaikan Islam tanpa gangguan, tanpa ada rasa takut peperangan akan berlaku. Itulah kita akan lihat selepas ini Nabi akan hantar surat kepada raja-raja, Raja Parsi, raja-raja Arab, Raja Ghassasinah, Raja Mesir, Raja Rom, Raja Habsyah. Sebab Nabi sudah boleh fokus kepada dakwah, sama ada secara surat ataupun dengan menghantar rombongan-rombongan pendakwah. Kemudian yang ketiga, selepas perjanjian Hudaibiyah ini, penganut Islam bertambah dengan drastik. Dan berita kenabian Nabi Muhammad SAW ini pun tersebar meluas ke seluruh semenanjung Arab. Hasil daripada perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat yang disebutkan tadi, iaitulah Nabi SAW dapat menyampaikan risalah dakwah kepada raja-raja di sekitar dengan pengiriman surat Nabi SAW. Jadi perjanjian Hudaibiyah, yang mana syarat yang keempat yang telah Ustaz sebutkan tadi, bila orang kota Mekah lari ke kota Madinah, Nabi hantar balik ke Mekah. Maka bila berlaku kejadian sedemikian, Nabi tetap dengan setia dengan perjanjian. Bila ada orang kota Mekah, dia masuk Islam, dia lari ke kota Madinah, minta Nabi tolong dia, Nabi kata baliklah, tinggal semula ke kota Mekah.
Jadi orang Islam ni merasa sangat susah hati. Kalau balik kena pukul oleh mak ayah. Tapi Nabi tetap kata baliklah. Dia pun baliklah. Bukan sedikit yang begitu. Ramai. Mereka pun baliklah semula ke kota Mekah. Tapi mereka tak masuk kota Mekah. Mereka duduk berkampung dengan geng-geng mereka di celah-celah bukit. Di lereng-lereng bukit sekitar kota Mekah. Dan mereka membuat kumpulan-kumpulan. Kumpulan ini kemudiannya mengganggu rombongan perdagangan orang-orang Mekah yang selalu keluar pergi ke Syam, pergi ke Yaman, ganggu. Mereka ganggu, mereka kacau, kadang-kadang mereka rampas harta yang dibawa oleh mereka. Jadi orang Arab Quraisy ini pun merasa sangat terganggu dan tak senang. Akhirnya apa mereka buat? Mereka pergi jumpa Nabi, ya Muhammad. Kata mereka, tolonglah kami diganggu oleh rombongan-rombongan orang Islam yang tak mau masuk, yang kami suruh kau hantar balik itu. Mereka tak mau tinggal di kota Mekah. Mereka kacau di luar kota Mekah. Tolong batalkanlah perjanjian yang keempat itu. Maka Nabi SAW pun akhirnya setuju. Maka Nabi panggillah semua mereka yang duduk berkampung di luar kota Mekah mengganggu perjalanan ni, supaya ayo mari tinggal di kota Madinah. Maka gembiralah mereka semua kerana dapat bergabung bersama Nabi. Kemudian perjanjian yang menyatakan Nabi Muhammad, orang Islam, bebas untuk bersekutu dengan mana-mana sekutu yang ada di mana-mana kabilah Arab yang ada di sekitar mereka. Dalam hal ini Nabi telah membuat rakan sekutunya, rakan yang mana Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Mereka masuk Islam, mereka sokong Nabi. Maka mereka itu adalah Bani Khuza'ah namanya. Satu kabilah Arab namanya Bani Khuza'ah. Sementara orang kafir kota Mekah pula, mereka ada geng mereka. Mereka ada jumpa satu geng yang mana sokong mereka. Itulah Bani Bakar. Maka satu ketika selepas perjanjian Hudaibiyah ini, beberapa lama selepas perjanjian Hudaibiyah, berlakulah pergaduhan di antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Bani Bakar dengan sembrono, dengan melulu telah menyerang Bani Khuza'ah. Dan apabila Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, orang-orang Arab Quraisy kota Mekah pergi bantu Bani Bakar. Ada di kalangan orang Arab Quraisy kota Mekah ni pergi beri sokongan tenaga, alat senjata, bantu Bani Bakar. Serang Bani Khuza'ah. Sehingga Bani Khuza'ah banyak yang terbunuh. Mereka pergi mengadu kepada Nabi SAW apa yang telah dilakukan oleh Bani Bakar dan Arab Quraisy kota Mekah ini. Maka Nabi SAW pun menjadi marah. Dan ini merupakan satu pelanggaran perjanjian. Serang geng dia, serang geng Islam, samalah dengan serang Islam. Maka Nabi SAW pun akhirnya memutuskan untuk menyerang kota Mekah, yang akan kita bincangkan pada pelajaran yang berikutnya. Jadi inilah hasil daripada perjanjian Hudaibiyah. Sebenarnya ia memberi keuntungan kepada Islam untuk jangka masa yang lebih panjang. Ini merupakan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.